Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Kedah versus Kelantan, yang mana Kedah menang 6-1. Kalau ikut jumlah jaringan tersebut adalah jumlah jaringan yang besar. Tetapi jika kita lihat peluang-peluang yang terhidang yang dilakukan oleh pasukan Kedah, ada banyak peluang yang tak dimanfaatkan dengan betul untuk menjaringkan gol. Ini adalah satu perkara yang agak merugikan, sebab dalam saingan liga setiap gol adalah sangat penting. Apabila bertemu dengan pasukan seperti Kelantan, kita sepatutnya boleh collect ataupun kumpulkan jumlah jaringan yang lebih besar, sebab sekiranya poin yang sama dikutip oleh setiap pasukan, maka mereka akan lihat kepada goal different. Jadi sayanglah Kedah gagal untuk manfaatkan setiap peluang yang terhidang pada perlawanan semalam. Mungkin di atas faktor padang yang agak becak, dan jadi mungkin mengganggu sedikitlah rentak permainan dari segi kawalan bola dan sebagainya untuk Kedah sudahkan peluang yang ada. Dan dalam masa yang sama agak merugikan apabila Kedah dibolosi apabila menentang pasukan Kelantan, sebab obviously Kelantan adalah pasukan yang agak bermasalah pada season ni, bukannya di kalangan pemain tetapi di pihak pengurusan. Jadi sepatutnya Kedah tak boleh untuk lepaskan gol, dan Kedah perlu untuk sudahkan peluang-peluang jaringan yang ada, sebab ini adalah lubuk kepada poin-poin yang boleh dikumpul. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab dengan kemenangan pada perlawanan semalam, Kedah telah merapatkan jurang dua mata di belakang nombor 2 Liga, iaitu Selangor. Jadi perebutan di nombor 2 Liga adalah sangat penting, sebab akan menentukan siapa yang akan layak ke ACL 2 ataupun AFC Cup lah pada season hadapan. Dan jadi perlawanan ni agak penting, dan kemenangan semalam adalah sangat-sangat penting. Dan selepas ini Kedah akan bertemu dengan Selangor di Stadium Darul Aman pada 2 Disember. Dan jadi kalau Kedah menang, maka Kedah masih ada lagi harapan untuk layak ke AFC Cup pada season hadapan. Dan sekiranya Kedah kalah, maka harapan tu akan jadi pudar lah. Jadi perlawanan 2 Disember ni adalah perlawanan yang paling penting untuk pasukan Kedah lah. Jadi fans Kedah, marilah sama-sama kita turun Stadium Darul Aman untuk bagi sokongan, sebab perlawanan itu ibarat final playoff untuk menentukan siapa yang bakal ke Asia pada season hadapan, adakah Kedah ataupun Selangor. Balik kepada ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan pada perlawanan semalam, boleh saya katakan Kedah macam biasa, mereka bermain dengan baik, mereka tak ada banyak perubahan. Cumanya apa yang Kedah lakukan pada perlawanan semalam adalah mereka kembali kepada sistem single pivot, iaitu Moses ATD yang bermain di bahagian tengah. Dan apa yang bestnya tentang position tersebut adalah tentang bagaimana beliau berjaya untuk membebaskan pergerakan daripada Amrabat dan juga Manny Ott untuk involve dengan gerakan serangan dan bermain lebih tinggi di kawasan attacking ataupun di kawasan lawan lah. Jadi peranan sebenarnya yang paling menarik dalam sistem pasukan Kedah dalam fasa menyerang adalah peranan yang dimainkan oleh Amrabat. Boleh dikatakan Amrabat adalah pemain yang bertindak lebih kepada shadow striker, bermaksud dia menjadi bayangan kepada Ifidayo untuk sentiasa berada di belakang Ifidayo ataupun berhampiran dengan Ifidayo untuk memberi backup dan juga support kepada Ifidayo dalam kawasan di box ataupun di kawasan berhampiran dengan di box pasukan lawan. Jadi apa yang dilakukan oleh Amrabat adalah sangat-sangat efektif. Apa yang ada pada Amrabat adalah daripada segi dia punya positioning, daripada segi dia punya orang kata apa, attack the empty space dan sebagainya, dia berjaya untuk buat satu perkara yang bagus untuk exploit ruang-ruang kosong bagi pasukan Kedah cipta gol, dan juga untuk dia mencipta ruang kepada Ifidayo untuk masuk lebih ke dalam. Jadi peranan tersebut adalah disebabkan Moses Saturday yang lebih kepada more to deeper role untuk bertindak sebagai pemain yang bertahan. Dan dalam masa yang sama, Manny Ott dia akan involve untuk menjadi box to box player. Dalam masa yang sama dia membantu Moses Atede dalam ball progression, dan dalam masa yang sama dia juga create chance kepada pasukan Kedah di fasa menyerang. Jadi di bahagian tengah memang kita boleh nampak lah influence daripada kehadiran Amrabat adalah lebih proaktif ataupun lebih aktif dalam fasa menyerang untuk berada berhampiran dengan Ifidayo, manakala Moses Atede lebih kepada deeper role untuk bertahan dan juga menyeimbangi dan juga protect back
for pasukan Kedah. Dan untuk Manic Odd, dia adalah lebih untuk stabilkan bahagian tengah Kedah daripada segi bertahan dan juga menyerang. Jadi boleh katakan bahagian tengah Kedah dah efektif. Dan untuk Ifedayo bagi game ni memang dia berjaya untuk skor 4 gol. Tetapi obviously kalau kita lihat kepada statistik, apa yang kurang kepada pasukan Kedah di bahagian front line adalah daripada segi mereka punya positioning dan juga timing untuk mereka receive the ball dan juga untuk release the ball. Sebab dalam perlawanan ni Kedah boleh dikatakan terperangkap dalam offside trap yang dilakukan oleh pasukan Kelantan lebih daripada 3 ke 4 kali. So that is not a good sign lah untuk pasukan Kedah daripada segi positioning apabila bertemu dengan pasukan yang boleh dikatakan agak kurang dari segala aspek seperti Kelantan. So memang nampak Kedah terperangkap dalam beberapa kali dalam gerakan yang mereka lakukan apabila menyerang secara direct. Untuk game ni memang Kedah bermain secara direct lah akibat daripada faktor padang. Cumanya daripada segi influence dan juga daripada sistem dan fuzzy ball tersebut masih lagi ada identiti dia lah. Contohnya apa yang boleh saya katakan di bahagian back four. Apabila Kedah dalam fasa menyerang, Kedah akan bermain dalam satu sistem yang sangat tinggi iaitu high line dengan meletakkan 2 center back di belakang dan Arif Farhan dia akan inverted masuk ke half space ataupun masuk ke central area untuk bertindak bersama dengan Moses sebagai double pivot. Dan dalam masa yang sama di bahagian kanan iaitu Wan Amir Rafiq, dia akan more to untuk naik lebih tinggi dengan buat overlap ataupun memberi supporting play kepada Manuel Hidalgo. Jadi benda tu yang membebaskan right back kita untuk Afiq lebih ofensif lah berbanding Arif Farhan yang lebih kepada untuk protect dan juga memberi keseimbangan di bahagian tengah dan juga influence the game daripada bahagian bawah. Jadi belah kanan dan kiri kita sedikit berbeza. Jadi apabila Amir Rafiq dibebaskan untuk bertindak sebagai seorang right back yang ofensif, maka dia akan bertindak dengan Hidalgo untuk membentuk kombinasi yang lebih baik. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Hidalgo dan juga Afiq adalah Afiq lebih more to cover up wide area dan juga more to the whole touchline. Manakala apabila Hidalgo dah dapat support ataupun bantuan daripada Amir Rafiq, maka Hidalgo akan lebih more to inverted masuk lebih ke dalam lah untuk masuk ke half space ke bahagian tengah untuk membantu pergerakan daripada Amir Bek berserta dengan Ifedayo. Dan berbeza juga di bahagian kiri. Kalau kita tengok di bahagian kiri Kedah, penggunaan daripada Arif Farhan adalah inverted macam saya cakap tadi, tetapi penggunaan daripada Bartiban dan juga Manic Odd adalah lebih kurang sama macam orang kata apa, macam Afiq dan juga Hidalgo. Cumanya perbezaan dia adalah untuk di bahagian kiri Bartiban yang lebih diguna banyak ataupun diguna pakai untuk exploit ruang kosong pihak lawan dengan direct football. Bermaksud Bartiban lebih digunakan daripada segi direct gameplay dengan hantaran-hantaran lolos yang diletakkan di belakang pertahanan ataupun through ball ataupun hantaran ke belakang pertahanan untuk Bartiban ligan dan juga buat cutback ke dalam kotak penalti ataupun masuk terus ke dalam kotak penalti. Dan Odd dia akan lebih untuk memberi support lah. Dan sementara tu Arif Farhan dia akan naik untuk di bahagian drift tu, dia akan drift to half space untuk cover up di kawasan yang lebih ofensif lah untuk memberi support. Jadi hasilnya apa, Arif Farhan menjaya skor 1 gol lah. Tapi obviously lah penggunaan daripada right back dengan left back kita berbeza, winger kanan dengan winger kiri kita pun berbeza, dan bahagian tengah iaitu daripada segi support Odd kepada Partiban dan juga Amir Bek kepada Hidalgo pun sedikit berbeza. So benda tu yang menyebabkan kita punya influence game daripada segi identity dah bagus. Cumanya apa yang kurang daripada segi kita punya corak permainan adalah yang pertama dari segi finishing dan juga positioning. Kalau kita lihat semalam memang macam saya cakap tadi offside banyak, dan daripada segi finishing Kedah gagal untuk sudahkan dengan sangat baik. So sayang, begitu sayang lah. Tetapi obviously finishing daripada kita punya fullback iaitu Arif Farhan dan juga Wan Amir Rafiq marvelous, world class. So benda tu memang patut kita puji lah. Dan untuk game ni sebenarnya saya boleh puji juga Kalamullah, sebab Kalamullah berjaya menyelamatkan beberapa percubaan daripada Kelantan yang menidakkan Kelantan daripada menjaringkan lebih dari 1 gol. Kalau Kedah bolos lebih 1 gol tu memang tak tahu nak kata lah kan. Tapi nasib baik Kalamullah bertindak dengan cemerlang. Distribution ball dia pun bagus untuk game ni, as a shot stopper pun bagus. Cumanya kekurangan Kedah di bahagian backline. Kedah apabila bermain dalam corak permainan yang sangat tinggi, maka Kedah senang kena counter attack. Obviously lah bahagian belakang dia akan terekspos dan terdedah dengan begitu banyak apabila sesebuah pasukan berada dalam ball position. So senang kena counter. So semalam Kelantan bermain dengan corak bertahan dan juga counter attack, dan mereka hampir untuk mencipta kejutan dengan beberapa gerakan counter attack yang mereka lakukan lah melalui Haris Akif, melalui Aili Putra dan sebagainya. Nasib baiklah finishing wise mereka pun agak kurang, agak tumpul, mungkin disebabkan faktor padang lah.
Tapi pemain seperti Fazrul Amir dan sebagainya tu memang menarik perhatian kan. Jadi kalau kita tengok gol pasukan Kelantan pun mistake daripada pasukan Kedah yang bermain dengan tinggi dan senang kena counter. So banyak kali gerakan Kelantan berjaya untuk exploit kedudukan pertahanan Kedah yang agak tinggi, dan transition dan juga untuk recovery phase bagi tutup balik ruang-ruang terdedah tu agak kurang ataupun agak slow sikit, yang menyebabkan Kedah senang dihukum oleh pihak lawan. Jadi apabila bertemu dengan pasukan Selangor nanti, memang obviously lah Kedah kena lebih aware kan. So kena lebih berhati-hati sebab mereka ada Faisal Halim, mereka ada Mukhari Ajmal. They have a types of players yang ada pace dan juga laju. So senang kalau main highline, senang nak kena penetrate. So Kedah perlu lebih aware lah. Itu je lah ulasan saya untuk Kelantan. Saya tak mahu ulas kesian lah dekat players. And so management pastikan buat something. And Assalamualaikum.